Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitab Allah aslan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Jadi kita sama balik kitab kita ni, kitab tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asyarbasi Yas'alunaka Syekhul Azhar dalam bab pengaruh perceraian terhadap anak. Ada tanya Syekh ni nak, Syekh Dr. Ahmad Asyarbasi ni, apakah pengaruh perceraian terhadap anak-anak? Apakah boleh seorang lelaki menjatuhkan talak kerana hawa nafsunya dan melakukannya bukan pada saat diperlukan? Dia guna semana-mananya talak tu tanpa terdesak dah. Boleh ke tidak Okay, Syekh ni jawab, Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Ucapan tersebut adalah sabda Rasulullah SAW yang begitu indah. Itu diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud untuk memberitahukan pada kita bahawa talak dalam pandangan Islam bukanlah sebuah mainan atau suatu hak yang dapat digunakan oleh seseorang bila sahaja dia inginkan. Bukan jadi main dan nafsu dia, ikut suka dia nak guna dah. Melainkan dia adalah obat yang sangat pahit yang baru digunakan manakala benar-benar diperlukan sahaja. Iaitu pada saat kehidupan suami isteri sudah tidak mungkin lagi boleh dipertahankan disebabkan alasan-alasan yang mendasar. Jadi benda ni kena bercemol lah. Bukan sekadar ikut emosi, tapi betul-betul tidak ada suku rasa dah. Betul-betul telah bercemol. Bukan atas dasar nak marah sangat melampau marah, tapi telah bincang kalau boleh libatkan keluarga sekalian, keluarga dari pihak perempuan, keluarga dari pihak lelaki, supaya boleh jadi kata pertimbangan itu pertimbangan yang kata waras, yang tidak bukan berdasarkan emosi saja, memang ada dasarnya lah. Tidak diragukan lagi bahawa hubungan pernikahan yang terbina di antara dua orang suami isteri adalah salah satu hubungan yang paling kuat di antara segala macam hubungan yang ada di masyarakat. Hubungan lain lah kita kata dah, hubungan walaupun ibu bapa kita sapa, hubungan rapat seperti isteri suami isteri kan, sapa ke lah gitulah kita kata dah. Hubungan guru dengan pelajar, hubungan cik guru dengan anak murid, hubungan majikan dengan anak buah dia, kerja dia, tidaklah serapat hubungan antara suami isteri dia. Hubungan pernikahan berlangsung dengan kalimah Allah dan menjadi kuat melalui asuhannya, serta akan semakin kukuh hari demi hari selama kedua belah pihak mendapat petunjuk dari Allah SWT. Hubungan suami isteri ini akan jadi lagi kukuh jika saling memahami di bawah petunjuk dari Allah SWT lah. Walaupun demikian, hubungan pernikahan tersebut akan semakin bertambah kukuh dan kuat manakala telah memberikan buahnya berupa anak. Biasanya kalau semakin ada anak, semakin kuat kasih sayang, kurang balas lah. Ya akan jadi sibuk nak carikan anak dan semakin kuat kasih sayang. Yang akan menjadikan perekat yang kuat bagi ayah dan ibunya. Ikat tu bukan sekali anak ni ibu je, ikat sekali nak pok sekali dah. Sekali nepok sekali akan terikat sama dah. Kedua orang tua memandang anaknya sebagai kepanjangan umurnya, penerus kehidupannya dan sumber kebahagiaan hidupnya. Kadang-kadang walaupun dia umur pendek, dia kira anak je sambung umur dia. Anggapnya dia gitulah dah. Mereka berdua menghabiskan sebahagian besar usaha dan hidup mereka untuk melihara dan memberikan perhatian kepada anaknya. Seorang anak yang tumbuh di tengah keluarga yang harmoni akan memperolehi pendidikan dan perhatian yang cukup. Lain halnya dengan anak yang tumbuh di saat ibu dan bapaknya bercerai-berai. Dia tumbuh di tengah bencana dan bahaya serta terancam dengan boleh lah. Salah lain internet ada. Mana ni? Okey, lepas tu kerana sebuah perceraian pasti akan diikuti dengan hancurnya hubungan di antara ayah dan ibu si anak, dan hal itu tentunya menjadi pukulan berat bagi anak-anaknya lah. Bagi ibunya dan anaknya. Terkadang salah seorang dari kedua orang tuanya atau bahkan kedua-duanya menyeleweng. Terkadang
kepada kedua-dua orang tuanya ataupun ini tentunya akan lebih memperdalamkan kesengsaraan, perhatian dan kasih sayang yang selama ini dia rasakan tatkala rumah tangga kedua orang tuanya masih dalam keadaan akur. Jika dia berada dalam asuhan ibunya, maka dia akan kehilangan kehangatan kasih sayang dari seorang ayah. Kalau dia duduk, mak dia pegang, cerah dah pok. Tak duduk sekali pok, hilang lah ayahnya, tak ada pok dah. Dan sebaliknya jika dia berada di bawah asuhan ayahnya, maka dia akan hilang kehangatan kasih sayang seorang ibu. Dan jika dia berada di bawah asuhan orang lain pula, tok nenek dia, maka dia akan kehilangan kehangatan kasih sayang kedua orang tuanya. Kehilangan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh seorang. Pengaruh penceraian hanya memberikan sedikit pengaruh sekiranya suami isteri berlaku adil terhadap syariat yang telah Allah tetapkan, iaitu mereka melakukan perceraian dalam keadaan darurat dengan cara yang baik, sebagaimana telah dikatakan Al-Quran, dan mengikuti petunjuk-petunjuk ilahi di dalam mengasuh, mendidik dan membaiki anak, sehingga anaknya itu dapat melewati perceraian yang terjadi di antara ayah dan ibunya dengan hanya sedikit pengorbanan. Kewajipan kami untuk mengingatkan bahawa penyalahgunaan talak bukan pada tempatnya akan mengakibatkan lebih banyak lagi penderitaan bagi sang anak. Jadi hak kena memiliki anak ni, hak paling besar masalahnya. Untuk dapat bebas dan mendapatkan kesenangan, akan terbang seperti angin di mana sang ayah berada di barat sementara sang ibu berada di timur. Mungkin saja si ayah telah mendapatkan seorang isteri yang baru dan begitu juga si ibu telah mendapatkan suami yang baru. Sementara si anak yang malang terlunta-lunta, tidak terurus di pinggir jalan. Jadi anak ni macam terbiar dah. Jika dia datang berlindung kepada ayahnya, maka dia akan mendapatkan isteri yang baru dari ayahnya yang mungkin bermuka masam kepadanya. Tidak seistimewa mak dia lah. Dan sekiranya dia datang berlindung kepada ibunya, maka dia akan menemukan suami yang baru dari ibunya yang mungkin tidak menginginkan kehadirannya. Mungkin lainlah kesayang daripada mak asal dia lah. Alangkah baiknya suami isteri yang hendak bercerai mahu berfikir masa-masa akan nasib yang akan menimpa anaknya kelak. Sehingga janganlah mereka menjatuhkan talak hanya kerana. Ambillah cara-cara terbaik dan hati-hati untuk dapat menjaga masa sekarang dan masa depan si anak. Dengan begitu, anak tidak akan terus sia-sia. Adapun nafkah si anak tetap berada pada pundak ayahnya. Kalau ceras dan mana pun, tanggungjawab beri nafkah ni tetap pada ayah dia. Kita talak mu'allaq ni. Yang bergantung ni. Bagi ta'liq, kita kata ta'liq lah. Ni talak ta'liq ya. Gantung dah. Syarat sebagainya dah. Ada orang tanya Syekh, bagaimana pandangan para ulama tentang seorang lelaki yang berjanji akan mentalak isterinya jika isterinya keluar rumah tanpa perintah darinya, namun isterinya tetap keluar rumah dan pergi ke rumah orang tuanya tanpa perintah darinya, tanpa izin suami dia dah. Padahal dia mengetahui bahawa jarak rumah suaminya dengan rumah orang tuanya 2,5 km. Bagaimana hukumnya janji akan mentalak yang telah diucapkan oleh suami tersebut? Gitulah nak keluar rumah tanpa izin dia dah. Jadi Syekh jawab, talak yang disebutkan di atas terhitung sebagai talak mu'allaq, ta'liq dah. Iaitu talak yang dijanjikan akan jatuh dengan disandarkan pada terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, tu panggil cerai ta'liq dah panggil dah. Berkenaan dengan hal ini, para ulama mengatakan bahawa jika sumpah akan mentalak itu diucapkan dengan maksud sebagai penguat bagi ucapannya dan juga untuk mendorong supaya isterinya melakukan atau tidak melakukan suatu perkara sahaja, maka talak tersebut tidak terjadi walaupun sesuatu yang disyaratkan itu terjadi. Ini pendapat fatwa itulah azhar lah kita kata dah. Mungkin syarat tu jadi longgar tu kerana masyarakat sana mulut lepas dah. Sumpah wallahi itu main-main dah, termasuk juga cerai ni dah. Namun jika talak tersebut disandar kepada suatu perkara dan orang yang bersangkutan benar-benar berniat, masih sebut ta'liq tu, kalau mutubik rumah, mencerai kata, maka dia dengan niat sungguh, maka dia jatuh cerai sungguh dah. Maka dia akan mentalak isteri dan benar sahaja perkara itu terjadi, maka jatuh satu talak raj'i. Jadi jatuh talak raj'i, talak yang boleh dirujuk jika sebelumnya tidak didahului oleh dua talak yang lainnya. Jadi asal dua talak raj'i lah, talak boleh dirujuk. Yang kedua boleh raj'i lagi tak, talak raj'i lagi boleh rujuk. Ketiga tak boleh lah, dipanggil talak ba'in dah, cerai terus lah. Penerapan ke hukum yang telah disebutkan pada kes di atas ialah jika lelaki tersebut dengan janji talak yang dikeluarkannya bermaksud supaya isterinya tidak keluar dari rumah, dan itu semata-mata diucapkan supaya isterinya tidak keluar rumah saja, dan sejak awal dia tidak berniat untuk mentalak isterinya jika keluar rumah,
maka talak tersebut tidak terjadi walaupun kemudian isterinya itu benar-benar keluar rumah. Ni fatwa yang dipakai di Mesir lah dah. Tempat kita jatuh ni dengan pakau ni lah kita kata dah. Namun jika lelaki itu sejak awal lagi sudah berniat bahawa dia akan mentalak isterinya jika isterinya keluar rumah, namun kemudian isteri tetap keluar rumah juga, maka jatuhlah satu talak raj'i atasnya jika talak tersebut tidak didahului oleh dua talak yang lainnya. Namun jika sebelumnya talak tersebut didahului oleh talak yang lainnya dan kemudian terjadi talak yang ketiga, maka dalam keadaan sebegini isteri tertalak dari suaminya dengan talak ba'in kubra. Tu kena tu lah. Tak boleh dah dia rujuk dah. Jadi kena nikah orang lain, nikah baru boleh nikah semula untuk lelaki asal dia. Talak ba'in ini menyebabkan suami tidak boleh menikahi isterinya kembali kecuali apabila isterinya pernah menikah dahulu dengan lelaki lain setelah habis masa iddahnya dari suami yang pertama. Dan kemudian suami yang kedua menceraikannya atau meninggal dunia. Setelah mereka sempat melakukan hubungan suami isteri dan setelah habis masa iddahnya dari suami yang kedua, maka bekas suaminya pertama dapat kembali menikahinya apabila perempuan tersebut mahu. Ni jadi kata lah setengah hari upah tu panggil cina butuh tu haram lah. Mazhab lain tak sah lah. Mazhab kita sah lagi dalam keadaan haram. Apapun tak balik lah kalau upah orang lain. Kalau tak upah baru kita kata boleh. Tapi bila-bila gitu pun lah siapa berapa peringkat dah. Dia kata gila talak gini dah. Lelaki gila talak sebabnya baru teringat kebini lama dah. Masa marah tu marah doa lalu dah. Kebiasaan mengucapkan kata sumpah akan mentalak adalah sejelek-jelek kebiasaan yang ada di antara kaum lelaki. Seorang lelaki yang terbiasa dengan ucapan janji akan mentalak tidak berhak menyandang nilai-nilai kemanusiaan. Ni bukan ujian sungguh. Manusia apa bukan dia ni. Apa kata hati tisu dan hati walaupun nampak bekin hati tisu sebenarnya sebabnya dia ni tidak boleh sabar. Mulut terlepas Hendaknya orang yang begitu mudah mengucapkan kata-kata talak memperhatikan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW mengenai talak. Yang ini sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ni diperbincangkan lah kalau kira dah oleh ulama. Tapi ulama fiqh memang berhujah dengan hadis ni. Sabda Rasulullah SAW pada hadis lain maksudnya perceraian dapat menggoncangkan arash. Sampai tahap tu dah. Ni pun ada perbahasan dari segi hadisnya. Begitu juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda mafhumnya tidaklah orang yang bersumpah akan mentalak dan tidaklah juga orang yang menyuruh orang lain supaya bersumpah akan mentalak melainkan dia seorang munafik. Berat dah. Orang munafik apa yang gini. Allah SWT tidak membenarkan talak kecuali pada keadaan di mana dua orang suami isteri telah merasa putus asa untuk dapat tetap mempertahankan pernikahannya. Tahap dia terpaksa menang baru boleh guna kuasa talaknya. Kita talak yang ketiga, bab talak tiga ni. Ada orang tanya Syekh ni nak, seorang lelaki mentalak isterinya dengan ucapan saya mentalak kamu dengan talak tiga. Apakah dengan ucapannya itu talak yang terjadi adalah satu talak, dua talak atau tiga talak? Dengan keyakinan bahawa lelaki itu hanya mengucapkan kata-kata talaknya itu satu kali saja. Dia sebut gitu sekali je. Syekh ni jawab, pertama-tama wajib kita tahu bahawa banyak Muslim yang menyalahgunakan talak dalam bentuk yang sangat disayangkan. Melampau-lampau tidak sabar lebih hak daripada kuasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada dia lah. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Pada hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda mafhumnya Allah melaknat setiap orang yang sering berkahwin dan sering mengucapkan kata-kata talak. Nikah ramah cerah pun ramah dah. Ni karut lah ni. Orang nikah ni nak sampai ke mati tak? Pego anak cucu sampai ke mati. Tiba-tiba dia cara kau nikah cerah ni. Tolong kita kata tak gitulah. Sehingga sesungguhnya Allah SWT membolehkan talak hanya sebagai jalan keluar dari kesulitan sahaja terpaksa benar. Setelah dipandang mustahil dapat dipertahankannya kehidupan sebuah rumah tangga. Dan juga setelah sebelumnya digunakan berbagai-bagai cara untuk mendamaikan keduanya. Guna berapa step. Cerah tu ya depan tu qadi lah. Biar bincang molek dah. Bukan tu hucak dah. Kalau cerah tunggu dulu. Mari kita pergi jumpa Tok Qadi ke. Atau bincang. Cari orang tengah. Keluarga alik betina sore, alik keluarga alik lelaki sore, hak boleh kecek kira dah. Untuk cari penyelesaiannya, kalau penyelesaian tidak boleh tidak hanya bercerai tak apalah, tapi kalau becem molek. Setelah becem molek tak ada masalah sikit abu dah. Tapi bukan dengan satu emosi yang meluak-luak tengah marah tu sebut dulu. Tu bukan cara yang bijak. Baik itu, okey, lepas tu baik itu berupa nasihat tuntunan
ancaman maupun dengan mengangkat seseorang sebagai hakim. Dia kata hakim dah. Dan lantik hakim lah. Jadi orang tengah tu jadi tok hakim. Wakil. Sebagaimana telah Allah SWT katakan dalam surah An-Nisa ayat 35. Maksudnya, dan jika kamu mengkhawatirkan adanya persengketaan di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jadi wakil hakimnya, pengutus hukum dah. Jika kedua orang hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberikan taufik kepada kedua orang suami isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ada cara dia. Kemungkinan besar bersatu semula lah. Kalau betul tu hakim tu jadi bukan panah lain kita kata tak. Dia mahu menyelesaikan masalah. Kadang-kadang benda tu kecil saja. Nah, tak payah salah payah berlaku. Apabila tak hakim tu tahu dan cuba selesaikan bincang molek, tunjuk cara penyelesaian, mungkin boleh berjalin semula hubungan suami isteri tersebut. Jika kehidupan berkeluarga sudah tidak mungkin lagi dipertahankannya di antara mereka berdua, barulah talak dijadikan sebagai jalan keluar yang terakhir. Bagi seorang lelaki yang mentalak isterinya dalam keadaan seperti ini, dia mestilah ingat bahawa talak yang benar dan sah menurut syariat Islam ialah dia mentalak isterinya setelah bulat tekadnya untuk mentalak. Dan talak tersebut berupa talak satu raj'i, yang talak yang boleh dirujuk dulu. Bila-bila betul tekad mu boleh betul bincang molek dah. Tapi tak kau di bincang molek nasihat pendengar orang ni, pendengar pakak-pakak nasihat, pakak-pakak bincang. Dia jatuh talak dalam keadaan betul-betul mata, betul-betul bulat dah. Tu pun talak raj'i lagi dah. Talak raj'i lagi 3 bulan ke apa boleh mikir lagi dah 3 kali suci. Talak tersebut juga mestilah dijatuhkan tak kala isteri sedang suci, tidak sedang dalam haid, dan sebelum isterinya tidak digaulinya lagi terlebih dahulu sejak berakhirnya haid yang lalu. Jadi tak setebuh lagi. Lepas tu baru cerai. Barulah dia kata dalam keadaan tenang, bukan tengah mongoh marah dah. Dan hendaknya lelaki yang menjatuhkan talak kerana terpaksa itu mestilah ingat pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud, setelah itu bolehlah rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Dia maksudnya automatik lah cerai lebih habis tempoh dia dah. Juga firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 2, maka rujuklah kepada mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 237 Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Kita nak cerai nak gapo pun kena ingat jasa masing-masing. Mikir molek. Biar perhati mikir tak. Jangan kita lupakan jasa hidup bersama masing-masing dah. Perjuangan hidup bersama, susah senang bersama kan. Di dalam pertanyaan di atas disebutkan bahawa suami telah mengatakan pada isterinya, maksudnya saya mentalak kamu dengan talak 3. Dan itu diucapkan sebanyak 1 kali sahaja dan dengan satu bentuk ungkapan sahaja. Dalam keadaan demikian, maka talak yang terjadi hanyalah 1 talak raj'i. Ini mazhab bukan fatwa di Mesir lah. Banyak fatwa bukan Mesir lah sajalah. Syria kata gini, Jordan saya tak tahu lah, Arab Saudi pun gini. Ya. Kata Ibn Taymiyah tu lah tak. Pendapat dia lah banyak orang pakainya tak. Sebab lebih realistik dah. Banyak muamalat termasuk hukum nikah kahwin pun orang rujuk dia juga. Ini adalah suatu hal yang diberlakukan dalam undang-undang mengenai hak pribadi di negara Republik Arab Bersatu Mesir sejak tahun 1929 lagi. Bukan dah, sejak tahun 1929 lagi telah putus gitulah. Undang-undang tersebut diambil dari fiqh Islam. Oleh kerana itu, si suami dapat kembali rujuk kepada isterinya tanpa akad dan mahar yang baru. Kecuali apabila sebelum talak tersebut telah terjadi 2 talak lain sebelumnya. Ni berlaku dah cerai sebelum ni, 2 kali cerai dah sebelum ni. Ni 3 dah dah. Walaupun dia sebut 3 kali pun memang jadi walaupun tambah jadi 3 juga dah. Jika sebelum talak tersebut telah terjadi 2 talak lain, maka wanita tersebut telah ditalak dengan talak ba'in kubra. Maksudnya dia talak 3 lah. Cerai terus dah. Dan wanita tersebut tidak halal bagi mantan suaminya yang pertama, sehingga wanita telah habis masa iddahnya kemudian menikah dengan lelaki-lelaki lain, telah bercampur bersetubuh dengannya, lalu suami yang kedua itu meninggal dunia atau menceraikannya dan sudah habis masa iddahnya dari suami yang kedua, maka di sinilah baru bekas suaminya yang pertama baru boleh kembali kepadanya dengan akad dan mahar yang baru. Akad nikah mula lah. Gitu syarat dia. Panjanglah dia. Okey, soalan yang kedua mengenai talak 3 juga. Orang tanya syekhnya, bagaimanakah dengan agama mengenai seorang lelaki yang telah mentalak isterinya sebanyak 3 kali? Namun kemudian rujuk kembali. Sementara
jarak yang ada di antara talak pertama, kedua dan ketiga hanyalah 4 bulan saja. Dalam masa 4 bulan tu negama juga tak mudah ni. Sampai 3 kali dah. Apakah yang dilakukan oleh lelaki tersebut benar? Syekh ni jawab dah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, maksudnya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali saja. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Kemudian jika suami mentalaknya sudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami lain. Jika seorang lelaki mentalak kembali kepada isterinya, jika dia rujuk kembali masih dalam masa iddah, maka tidak diperlukan syarat sama sekali. Jika setelah dirujuk dia kembali mentalak isterinya untuk kedua kalinya, maka dia masih boleh rujuk tanpa syarat apapun selama masih dalam masa iddah. Namun sebagian fuqaha berpendapat bahawa dia harus rujuk dengan akad dan mahar yang baru. Ada kata boleh rujuk pun kena akad dan mahar baru lah. Dia kata gitulah pendapat fuqaha. Menghalalkan mahalil adalah haram. Kerana pernikahan formal itu tidak sah. Dan mirip dengan perzinaan terselubung. Jadi kalau upah tu macam zina lah. Dalam sunnah Nabi SAW terdapat laknat bagi muhallil dan muhallalahu. Muhallil ni iaitu orang yang bertindak menghalalkan, iaitu seorang lelaki yang pura-pura menikahi wanita yang telah ditalak ba'in kubra oleh mantan suaminya, di mana mantan suaminya ingin menikahnya kembali. Muhallalahu, orang yang menyuruh orang lain menikahi mantan isterinya dan kemudian menceraikannya agar dia dapat menikah kembali mantan isterinya tersebut setelah diceraikan oleh orang yang disuruhnya itu. Ni muhallalahu dah. Cina buta lah Pak kita panggil dah. Semua hal ini di atas haruslah semua hal di atas mestilah diikuti jika seorang suami yang telah mentalak isterinya sebanyak 3 kali, bermaksud ingin kembali kepada mantan isterinya tersebut. Jadi kalau 3 kali dalam masa iddah, rujuk cerai, jadi talak 3 lah dah. Ni orang kata tolong dah melampau dah. Gitulah kita kata dah. Sebenarnya apa kita bincang nak gapo-gapo nak bincang dulu, bincang keluarga, kena ada hakim, lantikkan hakim. Dalam Quran ada sebut dah. Bukan ikut kita saja dah. Kita ni nikah keluarga dah. Apa masalah bincang molek dulu, jangan cepat-cepat.